Hari kefakiran, maksudnya hari paling kita fakir, miskin, tak ada apa-apa, adalah hari keluarnya roh dari jasad kita. Waktu kita nak meninggal dunia, itulah hari kefakiran kita. Kereta tak bawa, duit tak bawa, apa tak bawa, rumah tak bawa. Waktu saat kita nak meninggal dunia, kita orang yang paling fakir sekali. Tak ada memiliki apa-apa, tidak membawa apa-apa, bahkan semua yang ditinggalkan. Kita renung tengok dengan hati kita, aku mati nanti tinggal semua, hak aku usaha ni tak bawa kecuali amal soleh. Renung dengan hati bagaimana orang menghadapi mati, maka itu barulah ingat mati betul, kata Imam Al-Haddad. Dan orang menghadapi mati pula tak sama. Ada orang waktu nak meninggal dunia, dia gembira. Ada orang nak meninggal dunia, dia kecewa dan sengsara. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, fa inna Allah ahabba liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu." Barang siapa yang suka, seronok, kasih, suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang benci, tak suka bertemu dengan Allah, Allah pun benci, tak suka bertemu dengan dia. Allah murka dia. Waktu ni Sayyidina Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, adakah orang yang suka nak mati? Kan nak mati ni kita akan rasa tak suka, tak sonok, tak syok nak mati. Macam mana ya Rasulullah?" Nabi jawab, "Idzal mu'mina idza hadarahul maut busyira bi rahmatillah, fa ahabba liqa Allah wa habba Allah liqa'ah, wa innal kafira idza hadarahul maut busyira bi adzabillah, fa kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah." Sesungguhnya orang mukmin ketika dijemput oleh maut, malaikat yang sebut nyawa, digembirakannya dengan memperolehi rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun amat suka bertemu dengan Allah. Sebahagian riwayat, saat seseorang itu nak meninggal dunia, malaikat akan datang. Waktu nak dicabut, dia mula buka mata dia. Waktu itulah diperlihatkan Allah sama ada tempatnya syurga atau neraka. Orang yang diperlihatkan tempat baliknya itu indah, dia suka sangat. Malaikat cabut, seolah macam cepat sikit cabut, cepat sikit, cepat cabut, saya nak balik. Suka. Dia orang yang bila nak meninggal ni diperlihatkan neraka, diperlihatkan azab, oh dia kata habislah aku, tak mau mati lagi, dia hentap nyawa dia. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Seperti Allah firman dalam Quran, Allah SWT, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah atas jalan Allah, atas jalan iman, tatanazzalul malaikah, Allah SWT, malaikat turun kepada dia mengatakan, "Allah takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannah." Allah firman, orang yang beriman dan istiqamah atas keimanannya, malaikat turun. Ada sebahagian pandangan ahli tafsir mengatakan ini saat waktu seseorang nak meninggal dunia, malaikat turun. Malaikat kata apa? Allah SWT, "La takhafu," jangan kamu takut, "la tahzanu," jangan kamu sedih. Allah SWT, kenapa? "Ubshiru bil jannah," terimalah khabar gembira bahwasanya kamu akan masuk ke syurga. Khabar gembira dengan syurga Allah SWT. Allah SWT. Jadi ini ayat menceritakan tentang orang yang nak meninggal dunia, yang dia itu beriman dan beramal soleh, istiqamah atas keimanan, dia mati dengan gembira, tengok tempat nak balik. Contoh adapun orang yang kafir, kata Nabi SAW, maka manakala orang yang kafir pula ketika dijemput oleh maut, yang orang yang ingkar pada Allah, diberitakan kepadanya akan mendapat azab Allah. Malaikat kata, engkau ni akan kena azab. Lalu ia pun benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Ini dia panggil apa? Sebahagianlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan sikit tentang Allah SWT, kematian dia panggil, ya. Yang pertamanya, Allah SWT, kita bila bicara tentang mati, Allah SWT, kita mesti Allah SWT kata pada diri kita,
akulah itu yang akan menghadapi kematian. Al-Syekh Ibrahim bin Adham, Sultan Arifin, wali Allah yang saleh, waktu mana orang diusung jenazah, dia pun ada sekali lah tengok orang kata, wahai Ibrahim bin Adham, siapa yang meninggal dunia tu? Siapa yang mati tu? Aku mati, engkau mati. Dia tak kata. Dia tak kata siapa meninggal dunia tu nama apa. Dia tak, siapa mati? Aku dah mati tu dan kau dah mati. Maksudnya Syekh Ibrahim bin Adham nak bagi tahu, kata, tengok jenazah diusung, tengok orang mati, ingatlah itu juga diri kita nanti. Kita berhakikat macam tu juga. Rasailah kita yang diusung, rasailah kita yang terbaring atas katil, rasailah kita yang dicabut nyawa. Aku mati, engkau mati, kata Syekh bin Adham. Masya-Allah. Allah sallallahu Muhammad. Ada seorang awliya salihin, dia ziarah orang mati. Ziarah orang mati, dia tengok orang mati tengah tidur atas katil tu, menangis tak esak-esak. Orang kata, wahai Syekh, mana boleh meratap atas kematian? Tak boleh, Nabi larang. Kata dia, aku meratap, aku menangis ni, tak esak-esak ni, bukan ke atas orang mati ni. Aku menangis, aku sedang merasakan inilah diri aku. Dia rasa ini macam diri dia sendiri. Bagaimana aku nak jawab dengan Allah bila aku dah mati? Hayati tu kematian sampai menangis tak esak-esak. Kita pergi ziarah orang mati, boleh duit serokok ke luang lagi, sembang-sembang gelak-gelak. Itu masalah juga lah. Tak apalah, dia kata nak lepak luang isyak rokok, tak apalah, terpulang pada dia lah. Cuma masuk tu hayati dulu kematian. Jangan hanya kita sedih terpisah dengan orang mati ni. Ingat, kita pun nanti macam ni juga. Dan kena rasa macam ni. Macam mana kalau saat ni aku ni nak jawab apa ni? Aku berbalik apa ni nak bertemu dengan Allah? Yang salah tu, pergi kubur, ziarah kubur, masukkan orang dalam kubur, tengok lubang kubur. Kalau lah aku yang masuk waktu ni, macam mana? Lepas dah lepas. Allah redha dah kat aku. Aku ada maksiat, aku ada buat benda tak elok, lidah aku tak jaga, mata aku tak jaga, kadang aku ambil hak orang, kadang aku buat sakit ke orang pula. Agak kalau aku hari ni yang masuk ni aku, lepas ayat itu. Tengok orang mati, tengoklah diri kita. Tengok orang mati dimandikan, tengoklah diri kita. Tengok orang mati dimasukkan lubang kubur, tengoklah diri kita. Kita letak di hati kita, itulah aku, itulah aku, itulah aku. Kena macam tu. Satulah sebahagian orang soleh, sebahagian para salafun soleh, termasuk para sahabat. Sayyidina Uthman bin Affan, Allah sallallahu Muhammad, kalau ziarah kubur, dia menangis sampai pingsan. Orang berbalik rumah. Sedang orang kata, wahai Sayyidina Uthman, engkau bila Nabi cerita tentang neraka, engkau tak sampai pingsan pun. Nangis tapi tak pingsan. Kenapa bila tentang kubur, tentang azab neraka di akhirat, dia menangis tapi tak pingsan? Cerita tentang kubur, tengok kubur, ziarah kubur, pingsan. Kata Sayyidina Uthman, aku sedang menghayati dan muhasabah. Kalau aku masuk dalam kubur, aku duduk seorang-seorang, kata Sayyidina Uthman. Di dalam kubur, seseorang itu diazab seorang-seorang. Adapun dalam neraka nanti diazab beramai-ramai. Mana gerun, diazab ramai-ramai atau diazab seorang-seorang dalam kubur? Aku lebih gerun duduk seorang-seorang kena azab. Neraka ramai-ramai kena azab. Nampak kawan dekat sebelah juga, walaupun pedih azab tu. Itu pandangan Sayyidina Uthman bin Affan. Mereka menghayati ya. Sayyidina Umar Al-Khattab tengah berjalan, Amirul Mukminin, malam tak tidur, pemimpin. Malam tak tidur, tengok rakyat, apa semua. Berbagailah kisah Sayyidina Umar jalan malam ni. Di antara satu kisah, Sayyidina Umar berjalan, dia dengar satu rumah baca Al-Quran. Kisah ni betul. Al-Quran dan orang rumah ni baca apa? Surah Yasin. Sampai dekat ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dia ulang banyak kali. Sayyidina Umar dengar menangis Sayyidina Umar. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Nangis pingsan. Kenapa? Allah senang. Sayyidina Umar, Allah senang Muhammad, dia muhasabah diri dia. Bagaimana kalau aku yang disebutlah ayat tu? Allah sebut apa ni? Allah firman apa ni? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allah senang Muhammad, berpisahlah
Wahai orang yang mujrim, jenayah, itu maksiat, ingkar Allah, berpisahlah kalian daripada orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Waktu mana bangun di mahsyar nanti, semua berhimpun sekali. Nabi, Rasul, orang yang maksiat, orang yang ingkari Allah, semua berhimpun sekali. Sampai datang seruan, berpisahlah kalian, jangan duduk dengan para anbiya, jangan duduk bersama Rasul, jangan duduk dengan Nabi Muhammad, jangan duduk dengan orang soleh. Pisah kamu ke sana. Waktu pisah itulah ahli neraka menangis. Sayyidina Umar hayati, kalau dah aku yang Allah perintahkan pisah, tak boleh jumpa Nabi Muhammad, tak boleh duduk dengan Nabi Muhammad, macam mana? Menangis Sayyidina Umar, masya-Allah. Terus jadi dalam pengajaran mengingati mati ini, setiap kali melihat kematian, setiap kali menziarahi kubur, rasailah kita lah yang duduk di situ. Ini cara dia, Allah SWT Muhammad. Pasti kita akan timbul rasa insaf, Allah SWT Muhammad. Disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang setiap hari kurang dari 70 kali mengingati mati, ditakuti matinya su'ul khatimah. Orang yang tak banyak ingat mati, dia mudah maksiatnya, mudah buat perkara yang dimurkai oleh Allahnya. Dan mengingati mati itu dapat membersihkan hati dan dapat menurunkan nafsu, Allah SWT Muhammad. Jadi besarnya mengingati mati. Maka Allah SWT Muhammad, dalam membicarakan ingat mati ini, kita kena ingat juga, walaupun kita belum mati, tapi kita kena masuk ke suatu kefahaman bahawa matikan diri kita sebelum mati. Itu penting juga. Orang mati, Allah SWT Muhammad, dia boleh buat apa? Orang mati dia boleh buat apa? Tak boleh gerak. Orang mati tak boleh lihat, orang mati tak boleh dengar. Allah SWT. Orang mati kalau kita cubit dia tak respon. Kita angkat letak kat sini, dia ikut. Kita angkat bawa pergi mandi, dia ikut. Allah SWT Muhammad. Maka sebahagian para ulama mengatakan, hidup ini mestilah kita mematikan nafsu kita, matikan diri kita sebelum mati. Dia panggil mutu qabla an tamut, matilah kamu sebelum kamu mati. Allah SWT Muhammad. Ni apa ni? Allah SWT Muhammad. Pengajaran pengajaran dari orang mati itu, orang mati ketika mana diangkat, diusung, dimandikan, dia tidak pernah lawan. Kita dengan Allah macam tu. Kita dengan Allah kena macam tu. Apa yang Allah perintahkan, jadikan diri kita mati. Mati apa ni? Matikan kehendak nafsu kita. Allah SWT. Contoh sembahyang subuh. Allah suruh kita sembahyang subuh. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Allah SWT. Tapi nafsu kita kehendaknya, dia kata tidurlah lagi, sejuk. Hujan pula. Semalam makan nasi kandang sebelum tidur, lagi sedap tidur. Sudah. Okey ya. Tapi Allah kata apa? Bangun sembahyang. Allah kata ini perintah. Ini kefarduan. Kalau kita tidak matikan kehendak diri kita, tak matikan diri kita untuk ikut sahaja apa yang telah dia suruh oleh Allah, kita pasti menjadi orang yang meninggalkan perintahnya. Muhammad. Dia kena macam mana? Paksa diri. Dia kena macam mana? Usaha. Cuba. Bangun juga. Muhammad. Orang dulu-dulu nak bangun pagi mudah, dia buat apa? Dulu pengajian, saya dulu pengaji pondok dulu, pengalaman lah. Abang-abang kita ni mujahadah nak bangun pagi awal, sebelum subuh, nak bangun subuh. Ubat nyamuk tu panjang, ubat nyamuk tu lingkaran dia tu besar. Dia potong 3,5. Kenapa? Kalau ubat nyamuk ni dia panjang betul, ni kira-kira kalau kita tidur, dia sampai pagi dia masih ada lagi asap dia. Nyamuk tak main sampai pagi, nyamuk tak main sampai pukul 7 ke 8. Dia kepak pergi pendek, agak-agak dalam pukul 4 asap dah habis, nyamuk main boleh bangun, nyamuk kacau, bangun tahajud. Ada setengahnya tak mau tidur, gunakan bantai. Semua itu berusaha untuk bangun pagi dia panggil ya. Jadi kita kena matikan. Apa kita dapat? Kita ada ilmu, ingatlah itu kurniaan Allah SWT. Kita ada kelebihan, ingatlah itu kurniaan Allah SWT. Kita hakikatnya mati. Kita hanya terima apa yang Allah bagi, terima saja. Terima. Dan Allah SWT mematikan diri kita ini juga bermaksud, Allah SWT Muhammad,
kita menjadi orang yang tidak ada keakuan diri. Ini yang penting sekali sebenarnya dalam hidup kita. Mati itu pengajaran besar untuk diri kita dan untuk hati kita, bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mati dah tidak ada keakuan dia. Tak katalah aku kuat, aku boleh berjalan, aku ada ilmu. Orang mati dah tak ada apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang sebut mayat. Maka kita itu kena jadi yang itulah kalau boleh. Jadi apa? Orang kata, banyaklah ilmu kau. Aku ni mayat je. Tak ada itu ilmu Allah. Tak ada apa ilmu. Kata, banyak kelebihan lah. Allah punya. Tak ada apa-apa. Aku macam mati je pun. Aku ni tak faham, Allah bagi faham. Aku ni tak nampak, Allah bagi penglihatan. Aku tak boleh dengar, Allah bagi pendengaran. Jantung aku tak faham pun, macam matilah. Tapi Allah yang dengan izinnya hidupkan jantung kita. Allah sana. Aku ni tak boleh gerak, aku ni macam mati. Allah sana. Tengok Allah bagi kita kekuatan. Allah sana. Bagaimana kita boleh mengakui kita semua, sedangkan dia bagi kepada kita untuk kita ingat dia. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada sekalian. Ingat semua nikmat supaya kita mensyukuri, supaya kita tunduk, supaya kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sayyidina Muhammad, marilah sama-sama kesempatan kuliah ni walaupun ringkas sikit saja manfaat yang ada, tapi mari sama-sama kita latih diri kita banyakkan ingat mati. Allah Subhanahu. Ada orang ni, orang ngaji ni lah, setengah orang tu dia punya gambar wallpaper screen, dia punya home screen tu dia bawa apa? Gambar kubur. Bawa gambar mayat yang dalam kain kapan. Kita mesti pelik, oi pasal hang bawa gambar kubur ni dekat hang punya wallpaper. Dia kata, aku ni nak bagi latih ingat mati. Ada orang setengah itu. Ada setengah, contoh macam khalifah Utsmaniyah dulu. Utsmaniyah ni dia khalifah dia. Di zaman pemerintahan Utsmaniyah. Kenapakah Sultan Al-Fatih, kenapakah khalifah Utsmaniyah ni semua sorban besar macam tu? Kenapa? Bila kita kaji, sebahagian pengkaji-kaji sejarah tentang kerajaan Utsmaniyah mengatakan yang besar itu adalah kain kapan. Dia beli kain kapan, dia bagi tahu ke orang, ini kain kapan aku. Bila aku mati nanti, ini dibalut menjadikan serban. Supaya memerintah ingat, ini dekat dengan mati. Memerintah ingat mati. Jadi pemimpin ingat mati. Ingat, kain kapan dari kepala. Jangan buat lebih kurang. Jangan buat naya. Tu dia panggil Utsmaniyah. Bawa sana. Setengahnya orang soleh-soleh membeli kain kapan. Kain kapan betul lah. Beli, bawa sana. Letak di rumah, letak dekat almari baju. Setiap kali nak ambil baju nampak kain kapan. Cuba ingat mati lah. Ada setengah kain kapan buat selimut. Macam nantilah tu. Yang buat selimut. Nanti dong selimut kain putih. Tengok ini kain kapan aku lah. Lagi tidur mati ni, habislah ni kain kapan lah. Coba tengok. Kita payah ingat mati sangat. Ya. Jadi tu usaha-usaha untuk ingat mati dia panggil. Usaha-usaha untuk ingat mati. Allah SWT. Jadi usahakan untuk ingat mati. Faedah sangat banyak. Perubahan pada diri kita akan kita lihat. Kita dari pemarah, kita suka duk Allah dia panggil apa? Melepaskan marah pada isteri, melepaskan marah pada suami, emosional, orang yang tak sabar. Terjadi orang yang nak Allah sana lepaskan, dia panggil apa? Makian, cecelaan, apa semua. Ingat mati dia akan hapuskan semua tu. Ingat mati akan meredakan semua tu. Allah sana Muhammad. Ingat mati tu dia macam ayam yang dituang pada api. Contoh kita ni nak buat maksiat contohnya. Contoh kita buka handphone. Kan anak muda suka buat maksiat dalam handphone. Tengok handphone nak buat maksiat. Cuba waktu nak tekan maksiat tu, pejam mata. Kalau aku mati waktu ni macam mana? Kalau mati macam ni macam mana? Betul-betul hayati. Jadi ya? Buat. Tak jadi. Tengok. Ingat mati macam ayam. Simbah api, padam. Allah senang. Ataupun nak tekan maksiat, buka galeri, tekan gambar kubur. Tengok. Nak tengok maksiat ke? Macam mana? Ni kubur ni. Aku nak masuk kubur ni tu. Tengok kain kapan? Contoh. Tak jadi. Besarnya faedah ingat mati. Nabi menekankan kita ingat mati. Tengok, dia boleh mengubah diri kita. Dia boleh meredakan jolokkan nafsu kita. Dapat membersihkan jiwa kita.
Allah SWT. Dan orang yang ingat mati itu akan suci bersih dia punya hati dia. Dan pentingnya hati yang suci dan bersih untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, Allah SWT Muhammad, marilah sama-sama kita duduk di akhir zaman ini, umat akhir zaman ini, kita cuba menjaga diri kita sebaik yang mungkin. Ini zaman fitnah. Ini zaman yang Allah SWT Muhammad kehendak nafsu kepada keduniaan, kemaksiatan itu sangat tinggi. Ini zaman yang Nabi SAW sebut akan tersebarnya zina banyak. Zaman nafsu tak dikawal. Kenapa kurangnya ingat mati? Buka handphone tak ada orang ingatkan mati. Buka, dia panggil apa? Semua cerita tentang ini kebesaran dunia Allah SWT Muhammad. Maka pentingnya mengingati mati untuk kita meredakan maksiat-maksiat yang dalam umat Nabi Muhammad SAW, khususnya diri kita dan keluarga kita. Diri kita dan keluarga kita. Allah SWT Muhammad. Jadi jagalah diri kita, jagalah keluarga kita di zaman fitnah ini. Pedulilah tentang anak-anak kita, pedulilah tentang tarbiyah. Didiklah anak kita untuk memperbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didiklah keluarga kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Didiklah keluarga kita untuk mendirikan sembahyang dengan khusyuk, dengan adab. Jagalah keluarga kita masing-masing. Ini zaman fitnah, ini zaman yang penuh kegelapan, zaman yang Nabi sebut dalam hadis Allah Subhanahu Muhammad, yumsi dia panggil apa? Berpagi-pagi seseorang itu mukmin, petang dia orang kafir. Petang mukmin, pagi mukmin, petang kafir. Petang mukmin, pagi kafir. Maksudnya apa? Mudahnya iman tercabut. Mudahnya seseorang itu agamanya terkeluar dari diri dia. Kenapa? Fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat. Maka jagalah diri kita, jagalah hubungan kita dengan Allah SWT. Janganlah tinggal sembahyang lima waktu, janganlah tinggal zikir-zikir yang disunnahkan oleh, yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sunnah. Jangan tinggal selawat pada Nabi Muhammad SAW. Jangan tinggal perbanyakkan sedekah, hubungkan silaturahim. Jaga diri kita, jangan maki hamun, jangan mencela, jangan saling menghina. Hormatilah kaum muslimin, hormatilah perbezaan pendapat, hormatilah segala perbezaan di antara kita, bersangka baik, doakan kebaikan untuk kaum muslimin, dan kita menjadi mukmin yang saleh, yang diridhai oleh Allah SWT dunia dan akhirat. Saya rasa cukup sekadar itu dulu. Saya pun tak ada lama sangat, ada lagi kuliah di Al-Ustaz, tak tahulah dan kadang apa kita sembahyang dulu insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.